walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Dah tua-tua ni, umur-umur dah senja-senja ni, Allah masih pilih lagi datang ke rumah Allah. Ada setengah manusia tak dapat lagi mereka datang ke rumah Allah pada umur-umur senja dekat dengan mati ni. Dia sibuk dekat rumah, tengok TV lagi, layan TikTok lagi, duduk kedai mamak lagi, ya, habiskan masanya dengan tentang keduniaan. Ad-dunya mata'ul ghurur. Dia tidak ada masa untuk Allah. Ulama pesan dah, dua perkara adalah kamu ingat, dua perkara jangan kamu ingat. Pertama, apabila kamu ke mana sekali kamu pergi, tak kiralah di negeri mana, di rumah mana, di pejabat mana, kamu jangan lupa Allah. Kerana dengan Allah jangan lupa, tuan-tuan, ya. Ni tak ada. Bila sampai rumah, lupa Allah. Dekat masjid, ingat Allah, tuan-tuan, ya. Jangan lupa Allah, sebab kita ni adalah milik Allah. Semuanya kepunyaan Allah. Yang kedua, kata ulama, kamu jangan lupa ingat mati. Jangan lupa ingat mati, ya. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang hidup pasti akan mati. Sebab kita ni bukannya penduduk dunia, kita adalah penduduk syurga Allah. Betul, orang-orang yang saleh, orang yang dekat dengan Allah, yang hampir dengan Allah, yang arif billah, dia tidak memikirkan esok nak makan apa, esok nak buat apa. Dia memikirkan, adakah esok sempat lagi aku nak menyebut kalam-kalam Allah, adakah esok boleh tak lagi aku nak datang ke masjid, besok sempat tak lagi aku nak menuntut ilmu. Ni orang-orang soleh, tuan-tuan, ya. Ini orang-orang soleh. Dan yang ketiga, kata ulama, kamu pernah buat baik dengan orang, jangan ingat-ingat kebaikan kamu pada orang lain. Ada bagi beras ke, duit ke, di mana-mana madrasah, tak payahlah ingat-ingat. Ni tak ada. Kadang pernah bagi duit, pernah bagi beras kat mana-mana madrasah. Kebetulan ustaz tu lalu di tempat dia, ustaz tu lah aku bagi beras tu, ya. Ustaz tu lah aku ceramah, dia ceramah tempat aku bagi duit ceramah ustaz tu lah. Jangan ingat-ingat, tuan-tuan. Kalau ingat-ingat, busuk punya orang. Ya, yang keempat, jangan ingat orang pernah buat jahat kat kita, orang buat jahat kat kita, siapalah sekalipun. Kata ulama, jangan kita ingat, jangan kita balas kejahatan orang lain terhadap mereka. Tak payah. Nak dapat ni bukan senang, kena banyak mujahadah. Betul kata ulama, apabila kamu mengambil seorang perempuan, seorang wanita menjadi isteri kamu, macam mana kamu ambil dengan cara yang baik, kamu belainya, kamu baca doa di kepalanya. Apabila kamu dah tidak ada jodoh dengannya, hendaklah kamu berpisah dengan cara-cara yang baik. Janganlah kamu berpisah dengan cara yang tak baik. Nanti dekat negeri akhirat ada perkiraan dengan wanita itu. Ingat tu, tuan-tuan. Ya, macam mana kita mengambil seorang wanita, macam mana seorang wanita tu mengambil dan menerima seorang suami, seorang lelaki yang menjadi suaminya. Nanti bila dia nak berpisahlah cara baik. Apabila berpisah dengan cara yang tak baik, nanti susah di padang mahsyar. Kita ni, tuan-tuan, di padang mahsyar ni berdiri 1000 tahun. Lokak dalam hadis. Ni aku baru mukadimah ni, aku tak baca lagi ni bab perihal manusia-manusia bangun daripada kubur. Orang Shah Alam bangun daripada kubur, kepala apa? Ada. Tapi dalam kitab tak sebut orang Shah Alam. Nanti aku tambah Shah Alam tu, faham orang ni bangun daripada kubur, nanti dia malaikat Israfil meniup sangkakala, berbadan manusia, berkepala kera, berkepala babi, berkepala anjing, berkepala keldai. Ni bukan cerita dongeng. Ini ambil dalam kitab tua. Tuan-tuan, dalam majalah motor tak ada, majalah pancing tak ada. Tapi puak-puak Wahabi ni yang anti ahli sunnah, dia kata ini bid'ah, tak logik, tak logik, tak masuk akal. Takkan manusia, badan manusia kepala babi, bagi dia tak logik, tak masuk akal. Memanglah hukum Allah ni tak, memang bagi kita tak masuk akal, tuan-tuan, ya. Fikir ya, tuan-tuan, ya. Jangan lawan Allah, tuan-tuan, jangan lawan Allah, ya. Jangan kita lawan Allah. Allah kata datang masjid, datanglah sembahyang jemaah, tuan-tuan. Dulu masa masjid kunci,
Orang bising, masjid kunci, tak boleh masuk masjid. AJK tak boleh pakai AJK. Ingat masjid ni nenek dia punya. Dia marah AJK masjid. Ya. Bukan masjid sini, masjid tempat lain. Kat Brazil sana, tapi sepadan Shah Alam. Dia marah. Tapi bila masjid buka, tak datang. Yang datang orang ni, yang tak larat ni, datang orang ni. Yang sana-sana dinding. Orang ni kat yang datang, tak larat. Orang ni juga. Ya, mana-mana macam tu lah, tuan-tuan. Aku dah ceramah ni bukannya baru sehari dua, dah ceramah dah 12 tahun. Dah ceramah 12 tahun, merata-rata masjid, ceruk-ceruk kampung, ceruk-ceruk pekan, tuan-tuan. Mana-mana aku pernah ceramah, macam-macam kerenah, ya. Jemaah-jemaah masjid ni bila dia duduk dalam majlis ilmu. Lepas tu bila kita menjadi seorang dai, menjadi seorang pendakwah, kita kena pandai main peranan. Tu kaedah dia, tuan-tuan. Kadang-kadang ada yang datang masjid ni yang baru kenal Allah, yang baru nak berjinak-jinak, nak semayang berjamaah. Ada yang dulu langsung tak pernah semayang, tiba-tiba dia dapat hidayah, dia nak semayang berjamaah. Ada yang langsung tak pernah datang masjid, tiba datang dia tak masuk. Dia datang situ kencing, dia belah. Ada juga, tuan-tuan. Ya, dengar tanda ni, tanda haram, dan masjid ni tanda haram nenek dia, tuan-tuan. Ya, bila dia dapat hidayah, dia dapat masuk, dia dapat duduk. Allah pilih dia. Lepas tu hamba yang dipilih saja. Sebab tu bila kita kena belajar dalam kitab Risalah Tauhid, kitab Darus Samin, bila kita solat, dalam hadis apa? Sallu kama ra'aitumuni usalli, sallu kama ra'aitumuni usalli, semayanglah kamu macam mana kau lihat aku semayang ni, kata Nabi. Bila kamu semayang, jangan kamu mengatakan kamu yang berkuasa dan atas kehendak kamu yang semayang. Allah yang berkehendak ke atas kamu. Bila kamu rasa kamu semayang ni atas kamu, ini dia panggil syirik af'al khafi, syirik yang cukup halus, tuan-tuan. Betul, iblis ni dia jahat, syaitan ni dia jahat, tuan-tuan. Jahat iblis ni, tuan-tuan. Tuan-tuan buka dalam hadis. Iblis ni dia jarang menangis. Dia menangis tiga perkara, tiga kaedah. Pertama, dia menangis apabila dia dilaknat oleh Allah. Dia menangis, terisak-isak pada orang dia menangis. Yang kedua, dia menangis apabila turunnya surah Al-Fatihah. Yang ketiganya, dia menangis pada orang bila lahirnya seorang manusia yang menyelamatkan bumi dan dunia daripada kerosakan, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, menangis iblis, tuan-tuan. Lepas tu iblis ni tak boleh menyerupai baginda. Iblis ni tak suka dengar baginda, tak dengar, tuan-tuan. Dia tak suka dengar nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang benci orang berselawat, siapa yang benci orang berkasidah, itu cucu iblis, tuan-tuan. Ya, jangan tuan-tuan cakap kau cucu iblis, nanti dia marah, tuan-tuan. Dia diam je lah. Nabi ni, tuan-tuan kena siapa Nabi? Nabi ni bukan manusia, maksudnya bukan manusia yang calang-calang orang. Masa dia kanak-kanak, dia belah dadanya, dia cuci dengan air zam-zam. Kita masa kanak-kanak kena banting dengan mak, tuan-tuan. Ya, berlari sini dengan tak pakai seluar, bogey, tuan-tuan, main longkang. Main longkang dulu ni, tuan. Main longkang, tuan. Ya, main lecoh. Ya, Rasulullah ni dia lahir-lahir dah berhatan, fikir ya. Lahir-lahir dah berhatan. Tuan, hebatnya seorang nabi, ya. Dia pada waktu dia pemuda, dia gelar seorang pemuda yang jujur, itulah yang tu, iaitu seorang wanita, ya. Siti Khadijah binti Khuwailid tu jatuh cinta dengan Nabi. Jatuh cinta sebab apa? Akhlak Nabi. Akhlak Nabi ni sangat terpuji. Orang hina dia, orang baling batu, orang maki dia, orang tarik baju dia sampai koyak, orang baling tarik, baling sampah kepala dia. Dia sebut alhamdulillah. Maksudnya, ya. Kita cuba keluar-keluar orang ludah. Tengok, tak percaya pengurusi keluar, aku ludah. Tengok apa kata pengurusi. Ya. Sekali aku ludah, 20 kali pengurusi ludah. Poi. Bukan pengurusi ya, aku kalau pengurusi ludah sering mau ingat dah pengurusi. Ya. Sebab kita ni bukan nabi, tapi kita boleh ikut akhlak Nabi. Kita boleh ikut cara Nabi. Macam mana kata ulama? Kena banyak mujahadah. Kena banyak bersusah payah. Kalau uzlah ni dia asingkan diri. Macam tuan-tuan ni sekarang uzlah, daripada rumah datang ke masjid. Uzlah, asingkan diri, sibukkan diri untuk Allah. Berlatih-latih, sebab apa? Nanti kita ni akan sibukkan diri, kita asingkan diri daripada manusia, kita akan masuk dalam kubur, kita untuk Allah dalam kubur tu. Itu adalah hadis apa? Mereka akan ditanya oleh malaikat Munkar Nakir dalam kubur tu. Satu pendapat mengatakan 3 hari 3 malam. Satu pendapat mengatakan 40 hari 40 malam bagi orang-orang yang beriman.
Jika yang mati itu orang yang melanggar perintah Allah, rumah dekat dengan masjid, dengan surau, dekat bukan tak dekat. Tuan-tuan. Motor macam-macam motor ada, Y suku, Y16 pun ada. Tuan-tuan. Tapi tak boleh datang. Orang yang macam ni, bukan adalah hadis, dia semayangnya sah, semayang di rumah, tapi batal amalannya. Allah tak terima amalannya. Jika tampar uzur syarak, tapi dengar sampai habis. Tanpa uzur syarak, ya? Tapi akhir zaman orang tak suka dengar sampai habis. Kadang kuliah ustaz ni sekerat, dia tak dengar sampai habis, sekerat ya, dia bantai ustaz ni. Ustaz ni bodoh ni, cerita bab kiamat ada ikan paus nak bercakap. Itu tandanya ikan ke binatang ke, tuan-tuan, dia pun sendiri pun dah menggelabah, dah risau sebab dunia makin lama makin tua, tuan-tuan. Lepas tu kita kena belajar tauhid. Jika tak belajar fiqh, kita sesat. Belajar fiqh, tak belajar tauhid, kita boleh jadi gila. Belajar tasawuf, fiqh tak ambil, fiqh tak ambil, tauhid tak ambil, kalau ambil tasawuf aja, orang ni jahanam. Tak boleh. Kita tahu seperti dalam solat, dia ada tauhid. Tu, rukun kauli tu, tauhid. Dia ada fiqh, rukun fa'li. Dia ada tasawuf, rukun qalbi. Tu, ni bab solat. Tapi orang semayang ikut suka dia. Janji semayang, jangan. Itu yang bila dia semayang, ilmu dia tak ada, tanpa guru, tak mengaji dengan siapa. Buka dalam kitab ya, bab perihal imam dan makmum dan ulama-ulama mutabar. Semayangnya sah tapi batal. Batal ni amalannya batal. Dia dipanggil iman taklid. Tahu iman taklid, ikut-ikut orang. Macam dia nak simpan duit kat bank, dia tak tahu bank mana, apa faedahnya, nanti untuk apa, personal ke current account, dia tak tahu, main ikut je. Inilah contohnya, tuan-tuan ya. Baiklah, ni baru mukadimah, baru nak start. Sabar kalau siapa sabar, tunggulah. Tak sabar, belalah, tuan-tuan ya. Majlis ilmu ni tak semua orang dapat, tak semua orang dapat, bukan dalam hadis. Talibul ilmi talibur rahmah, penuntut ilmu penuntut rahmat. Hamba yang dipilih, hamba yang dalam rahmat sahaja yang mendapat ilmu. Siapa yang nak mendapat mutiara di dalam laut, dia kena menyelam sedalam-dalamnya untuk mendapat memiliki mutiara. Setakat mandi air terjun tak dapat mutiara, tuan-tuan. Nak dapat ilmu kena usaha. Cari guru, duduk depan guru, bawa kertas, catat. Nanti balik boleh dia murajaah, boleh dia ya mutalaah. Tuan-tuan, ni tak ada belajar satu-satu relax ada keheran, hantarlah ustaz nak cakap apa cakap. Tuan-tuan, kategori apa? Dia ada 4 benda. Tuan-tuan dapat juga dalam hadis apa? Hendaklah kamu jadi orang yang mengajar, dan hendaklah kamu jadi orang yang belajar. Belajar ni, dia ada kitab, dia ada buku, dia ada pen, dia catat. Kalau sekarang moden pakai handphone, sambil-sambil catat dengan handphone boleh selfie ya. Dan hendaklah kamu jadi orang yang mendengar. Kamu, tuan-tuan, dapat yang ketiga, yang mendengar. Jangan kamu jadi orang yang keempat, cilaka orang tu. Dalam kitab tua kata cilaka, bukan aku cakap. Cilaka tu maknanya rugi. Dia mengajar tidak, belajar tidak, mendengar tidak, tak belajar tu ya? Tak belajar tu. Dia belajar kat mana? Al-Google, Al-WhatsApp, Al-Facebook, Al-TikTok tu. Aku tambah sikit, sekarang ada 4 Al-TikTok tu ya, tu. Kadang-kadang bini AJK masjid, bini AJK surau apa tu? Suami tengok je belakang, buat apa tu yang Al-TikTok bang? Iya ke bang? Sekarang ni kan dah moden bang, kita buat apa je dapat ni al-fulusi, al-mampusi. Janji duit, dia tak kira halal haram dah. Suami kau ada pakai kereta Honda, ada kereta Honda? Tak ada, lemah. Nak cari view tuan-tuan, nak cari view tuan-tuan ya. Ingat tu, ada perempuan-perempuan pakai purdah, ada perempuan-perempuan pakai tudung labuh, tuan-tuan ya.
Ni benarlah kata Nabi, bila akhir zaman dunia bergoncang, termasuklah banjir, balak dan wabak, bumi ini bergegar. Ini Ummul Mukminin bertanya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semasa baginda tengah duduk dalam rumah. Kata Ummul Mukminin, ya Rasulullah, kenapalah bumi ini bergoncang? Kata baginda, apabila ramai wanita-wanita menjadi penari-penari dan penyanyi, maka dunia akan bergegar dan bergoncang, bumi akan mendapat balak dan wabak. Tuan-tuan, ya. Ingatlah tuan-tuan, kalau ada anak tuan-tuan, isteri tuan-tuan yang kat media sosial tu buat macam ni, ya, dekat TikTok tu, tuan-tuan kena marah. Jangan biarkan. Bila tuan-tuan biar, ad-dayus la yadkhulul jannah, orang yang dayus tak cium bau syurga, tak masuk syurga. Tak kira lah janggut dia panjang ke, AJK surah, AJK masjid, tak kira dia dekat dengan ulama, kalau dia dayus, na'udzubillahi min zalik. Tuan-tuan ingat tu, bila penduduk syurga tak ramai, tuan-tuan, tak ramai penduduk syurga. Tuan-tuan ingat kita nak ahli masjid, kita ahli syurga? La. Ya. Siapa ahli syurga? Hamba yang takutkan Allah, hamba yang menerima ketentuan takdir daripada Allah, hamba yang redha. Tuan-tuan, ya. Lepas tu bila kita balik rumah, bini marah-marah kat kita, tuan-tuan kena redha balik kepada Allah. Tu tanda Allah nak uji kita, tuan-tuan, ya. Ni tak ada, bila bini marah kita, kita mula marah bini balik. Kau kan belajar suka surah, macam-macam ustazah kau belajar. Kenapa makin belajar kau makin derhaka dengan abang? Kau jenis perempuan apa kau ni? Nampak marah kat bini, ya. Sebenarnya Allah nak jentik jantung kita, nak tengok kita ni sabar tak, tuan-tuan, ya. Dah senang dah dapat hamba yang sabar, sabar, tuan-tuan, bukan senang, ya, macam ni. Bukan boleh senang duduk dalam masjid lama-lama. Kita tengok berapa lama yang tahan. Kalau tak percaya, sembahyang Isyak kan suruh imam baca satu rakaat, satu juzuk, tengok. Mula maki imam, ya. Ingat senang, susah. Kita buka dalam kisah, dalam sejarah bab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dalam solatnya dia satu rakaat, berapa ayat Al-Quran dia baca, tuan-tuan. Ya. Ni kita tak tahan. Kenapa? Kita ni lalai sangat. Baiklah kita baca bab perihal manusia bangun daripada kubur. Kita tengok sini, tuan-tuan, ya. Kita ni dekat tok guru aku dah 40 tahun. Dekat tangan aku dah 35 tahun. Ni, ya. Bila tok guru aku meninggal dunia, aku pergi rumah dia. Dah tak ada, aku pergi rumah dia, jumpa dengan uminya. Umi ada tak apa-apa oleh-oleh, ya, Abuya ni untuk saya. Kata Umi, kau buka almari, kau pegang, mana satu bila kau pegang je, kau ambil terus. Aku pegang, aku dapat kitab ni, ya. Dalam ni bab perihal macam-macam. Cerita dalam ni manusia bangun daripada kubur, cerita dalam bab perihal neraka, bab perihal syurga, bab perihal nanti di padang mahsyar, pembarisan di padang mahsyar, tuan-tuan, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Apabila kita semua dah mati ya, dengar ni orang Shah Alam, mati oi. Ya. Kaya mati, jutawan pun mati. Banyaklah motor, kau motor retro, Y suku, Y16, tak kira lah motor apa pun mati. Bila mati, orang mandi yang kita. Bila orang mandi yang kita, orang korek punggung kita, korek hidung kita, korek telinga kita, ya, mandi kan. Dah mandi, dah siap mandi, orang kapan kan. Dah orang kapan, kita ada kat situ, kita ada. Kita tengok je, ya. Ya, kau korek hidung aku, ya, berdari. Sebab itu kena hati-hati bila mandikan jenazah. Bila mandikan jenazah, jangan sekali-kali nak ambil video. Kecuali atas permintaan waris si mati. Ya, walaupun gambar sekalipun, kerana wajib minta izin. Ya. Kita kena tahu, tuan-tuan, ya. Minta izin ni wajib. Bukannya tentang jenazah. Contoh dalam handphone kita,
kita letak gambar bendahari dalam tu. Kita sayang sangat bendahari ataupun Nazir, dia orang baik, suka ngatur kuliah, dia suka bagi orang makan, kita sayang dengan dia, kita letak gambar WhatsApp gambar dia. Tak boleh haram. Kenapa? Wajib minta izin dengan bendahari dan dengan Nazir. Faham? Kecuali dia bagi tahu lah, siapa nak letak gambar aku di handphonenya letak lah. Tak kisahlah siapa sekalipun, kecuali jangan gambar aku telanjang je. Ya. Sebab akhir zaman ni orang boleh edit-edit, tuan-tuan. Ada gigi, boleh tak ada gigi. Ya. Ini akhir zaman, dunia zaman fitnah, tuan-tuan. Ya, hati-hatilah. Kalau orang perempuan seboleh-boleh gambar WhatsApp letaklah gambar periuk atau gambar kuali. Ya. Kenapa? Kalau letak gambar dia boleh mendatangkan fitnah dan orang boleh sihir. Tuan-tuan, ya, orang boleh sihir ni macam-macam kaedah. Dengan rambut, dengan gambar, ya. Banyak-banyak kaedah orang boleh sihir, tuan-tuan, ya. Hati-hatilah. Kalau amalan-amalan tak kuat, habis ya, tuan-tuan. Itu pentingnya amalan. Amalan ni penting, tuan-tuan. Nak masuk rumah jangan lupa baca ayat kursi. Sebab baca ayat kursi, orang ni dalam rumah ni, penduduk dalam rumah ni dia jauh daripada kemiskinan. Keluar rumah jangan lupa baca ayatul kursi. Malaikat jaga dia, malaikat mendoakan dia. Banyak kelebihan, tuan-tuan, ya. Ulama buat penambahan pula. Bila ada bertembung dengan siapa sekalipun, perbanyaklah zikir, sebutlah zikir hu 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 hu, dia hu Allah, hu 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 hu. Mudah urusan dia. Contoh balik-balik ni kan, nak balik sesen 18 ke sesen 3, ada robot JPJ, tahan berhenti, hu 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 hu. Jalan. Ini gila, orang ni gila ni. Malah siapa gilakan Allah, dia suka sebutkan Allah, tuan-tuan. Ni orang yang gila. Siapa suka gila dunia, dia suka sibuk hal-hal dunia. Betul, orang yang arif billah, yang dekat dengan Allah, mulutnya, lidahnya Allah je, tuan-tuan. Itu orang yang ulama-ulama akhirat ni, dia buat air penawar jadi je, tuan-tuan. Jadi je. Kita buat air penawar lah, bini melawan, kita buat air penawar, dia diam lagi melawan. Kenapa? Kita ni tahu itu je. Tak habis-habis rukuk bagi kena aku tahu ya. Habis-habis dengan rukuk dia, tuan-tuan, ya. Kadang sembahyang berrukuk, tuan-tuan, ya. Bila dia mulutnya busuk, menyinggung orang dan menyakiti hati jemaah sebelah, singgung pakai hukum fikih bahasa salat, maka haram ke atas orang tu. Sebab dah menyinggung orang sebelah, dah terasa hati busuknya mulut orang ni berbiawak. Orang ni pun jatuh haram sebab dah mengata Pulan anak si Pulan. Tuan-tuan bukan dalam bahasa solat. Lam alif ta, solat, sod, sidik, benar. Orang yang solat ni dia benar. Dia tak bohong. Ya, tak bohong diri, tak bohong anak, tak bohong bini, tak bohong Tuhannya, tak bohong jirannya. Lam alif berarti pun kelembutan. Ni orang solat. Tak adalah takwa, takut kepada Allah. Ni orang yang solat. Tapi akhir zaman ramai orang tak semayang. 80% orang tak semayang. Ramai tak semayang. Ramai orang tak semayang. Bumi ni bila dia tak betul jalan, banjir ke bumi ke semua tak, hujan pun tak tentu, tak ikut masa, ramai orang tak semayang. Sebab kita ni sangkut paut dengan bumi. Sebab kita daripada tanah, kita punya anggota ni sangkut paut dengan arash, sangkut paut dengan 7 petala bumi, 7 petala langit. Tuan buka dalam bab solat, tuan-tuan, buka dalam bab solat. Itu yang bila kita sakit, ulama beritahu apa? Ini bukan hadis. Hendaklah kamu berjalan di atas tanah, jangan menggunakan kasut kamu, agar tubuh kamu ni ada karen dan ada tindak balas dengan tanah dan tubuh kamu. Tuan-tuan tengok orang gila mana sakit? Yang sakit ni orang tak gila. Orang gila mana dia kena gawat? Tak ada. Pernah tengok dekat ke hospital, orang gila masuk hospital, kenapa ni orang gila ni? Kencing manis ada? Mana ada? Tak ada. Nanti aku pergi madrasah ada 8 orang gila. Bertahun-tahun gigi tak pernah gosok, 20 tahun. Okey ya gigi dia, tuan-tuan. Tapi dia macam mana? Kaedahnya orang gila ni, dia adalah kekasih Allah, tuan-tuan. Mana ada orang gila mengumpat? Tak ada, tuan-tuan. Aku ada 8 orang gila. Kalau tuan-tuan nak seorang, aku boleh hantar besok seorang. Tuan-tuan jagalah seorang sini, ya. Macam mana yang kami jaga tu tentang orang gila tu, basuh beraknya, gosok giginya,
Tuan-tuan, ya. Malam-malam balik ceramah tanya anakku, kadang ada orang masjid bagi makanan, kalau tak ada kami beli ya, bagi dia makan. Ni siap tanya. Dia panggil aku kadang Uda, kadang dia panggil aku, Ustaz, Uda ada tak nasi goreng? Tuan-tuan, ya. Bagi lah nasi goreng tuan-tuan. Jaga orang gila ni hidup berkat, orang tak siuman ni tuan-tuan, ya. Sama juga jaga anak yatim dan jaga ibu tunggal, hidup berkat. Cari dia ibu tunggal tuan-tuan. Ya, berani ya. Kita buka sejarah Sayyidina Ali. Kenal Sayyidina Ali? Sayyidina Ali ni menantu Nabi, betul? Sayyidina Ali ni bukan AJK Surah Syaklah. Sayyidina Ali ni malam-malam kerja dia apa? Sampai dia wafat meninggal dunia. Malam-malam dia pergi rumah ibu-ibu tunggal, ya, dia letaknya kurma dan gandum. Semua letak. Semua orang tak tahu. Bila dia wafat meninggal dunia, baru orang tahu Ali yang bagi. Tak nampak? Tak kira ibu tunggal tua ke muda, entah. Kita tak ada cari muda, entah. Orang lelaki ni ke perempuan ni, tambah yang belakang tu. Ya. Aku baru ni ceramah di satu tempat ni, orang veteran lah tuan-tuan. Ya, berumur 70 80 tak larat. Ya. Nak balik jumpa aku, Ustaz jalan lambat macam RZ yang kereta dah second hand. Ustaz, kenapa? Ada tak amalan-amalan supaya ibu tunggal ni suka kat saya? Ada bang, ada amalannya. Nanti kalau dah suka, abang dah suka dia. Jangan abang dah suka main-mainkan je, tuan-tuan. Ya, tuan-tuan nak ada amalan kat aku, boleh minta aku kat luar. Ya. Isteri marah-marah, dia tak marah, ada amalan, tuan-tuan. Ya, ada amalan dia, tuan-tuan. Ya. Apabila kita dah mati semua orang dah mati, duduk dalam kubur, ya, di tanah perkuburan. Tengok tanah kubur, atas tenang, tak ada apa atas kubur, mana ada apa. Ya, lepas tu ulama melarang kita lama-lama dekat kubur. Kerana kubur ni tempat jin, tuan-tuan, ya. Tapi yang tak takut lama-lama kubur siapa? Orang isap dadah, minum daun ketum lama. Lama, ya. Tapi kat kubur hati-hati, ya, kena hormati tanah perkuburan. Jangan kita mematah-matahkan daun-daun pokok puding ke, pokok-pokok bunga di atas kawasan-kawasan kubur milik si mati. Jangan, ulama tak bagi, haram kerana milik si mati. Harus. Bukan hukum fiqh dalam kitab Furu'il Masail, dalam kitab Mahali ada, ya, dalam kitab Bujadimi pun ada. Harus mematahkan daun-daun bunga-bunga di tanah kubur, bukan milik si mati itu. Apabila kita nak cocok di kubur yang baru dikebumikan bagi jenazah, boleh, ya? Bila atas kawasan kubur tu tak boleh, itu milik si mati, tuan-tuan, ya, milik si mati. Bila kita nak mati, malaikat Israfil mendia segala, siapa mula-mula bangun? Yang mula-mula bangun baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu pun malaikat Allah dia cari kubur Nabi tak jumpa. Ada dalam kitab ini kita, tuan-tuan. Ya, saya tak jumpa. Malaikat Israfil, Mikail, ya, Israel panggil, ya Rasulullah, wahai tubuh yang suci, masuklah engkau, wahai roh yang suci, masuklah engkau ke dalam tubuh yang suci. Malaikat Jibril panggil, ya Rasulullah, wahai roh yang suci, masuklah ke dalam tubuh yang suci. Atau pendapat mengatakan terbelah kubur Nabi, Nabi tengah duduk tahiyat. Tahiyat. Ya, Nabi buang debu-debu kat janggut dia. Ya. Malaikat Jibril bawa pakaian syurga, bawa mahkota syurga, ya, bagikan Rasulullah pakai. Kata malaikat Jibril, ya Rasulullah, Rasul tanya malaikat Jibril, ya Jibril, hari ni hari apa? Tu. Ya, kata malaikat Jibril, hari ni hari pembalasan, hari perhitungan, hari perpisahan. Pintu syurga terbuka luas untuk engkau, wahai baginda, pintu neraka tertutup untuk engkau. Apa kata baginda? Aku tak tanya neraka, aku tak tanya syurga, aku tanya umat aku yang berdosa macam mana. Yang hidupnya cuma jalan-jalan, makan-makan, rentah negeri je, balik kampung je, dia tak mau menuntut ilmu, yang tak mau semayang, macam mana umatku? Nabi tanya kita, dah, ya, sayangnya Nabi kat kita. Dah, ya. Itu yang di tiap sangkakala semua manusia bangun, dia masukkan roh, masuk. Bangun.
Ya, ada yang bangun, ada yang tak ada kepala. Ada yang bangun, dia ada kepala tapi berjahit. Ada yang bangun, ya, jari ni 3 tak ada. Tu Allah tanya, kenapa jari kau 3 tak ada? Bini katok tu lah. Bini katok, dia suami ni main WhatsApp dengan perempuan lain. Cuma tanya di padang mahsyar, hari pengadilan. Lepas tu kita dihalau, dia maksud kita sebut dia dihalau. Bagi orang-orang yang melanggar perintah Allah, dia dihalau. Hina tak hina, tuan-tuan, ya. Dia ada 120 pembarisan. 80 pembarisan bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 40 pembarisan bagi umat-umat nabi-nabi yang terdahulu. Itu tandanya umat nabi ni ramai. Tuan-tuan, ramai, ya. Mereka pergi ke Syam di padang mahsyar. Tuan-tuan, ya. Aku akan baca 10 golongan ni, aku akan baca mana yang tempat ya, tuan-tuan. Kalau aku baca habis, nanti tuan-tuan tak panggil aku lagi. Tuan-tuan, ya. Tu kena pandai sikit, tuan-tuan, ya. Bukan pasal duit. Kalau pasal dia kata datang 300 apa barang, tuan-tuan. Macam mana tadi aku ngajar Terengganu, tu tengok aku pergi Terengganu sekali ceramah 1000 2000 tak ada. 200 saya, tuan-tuan. 200 apa barang, tuan-tuan. Ni driver 100. Tu second driver yang kurus bodyguard aku tu 100. Aku nak makan apa? Lagi aku tengok dia orang makan. Tuan, ya? Tapi Allah tu ada, tuan-tuan. Itu yang anak aku cakap, abah, ayah dapat 200, kerana dapat 300, paling tinggi pernahlah orang bagi 1500, pernahlah juga, tuan-tuan, ya. Dapat contohlah dapat 300, bagi saya 100, bagi abang 100. Ayah kan dapat 100 kan, tadi makan 20, nanti kan isi minyak 30, dah tinggal 30, tinggal 50. Kan macam mana nak makan apa ni? Tahulah Allah bagi makan, tuan-tuan, ya. Takut no pasal duit, ya. Siapa yang bertuhankan duit, bertuhankan makhluk, kafirlah ia. Sama juga binatang Covid ni, abang Covid ni, minah Covid ni. Siapa bertuhankan Covid, Covid boleh mematikan dia, Covid boleh menyusahkan dia. Lari akidah, kafir orang ni. Ingat tak? Bukan aku cakap, ulama tauhid bagi tahu. Tuan, akhir zaman banyak orang rosak akidah. Kadang pakai ketayak ni, kadang pakai janggut, pakai kayu sugi, tapi tidak bertuhankan Allah, tidak bertuhankan Allah itu adalah Tuhan. Dia lebih bertuhankan, dia boleh percayakan makhluk yang boleh menyusahkan dia, yang boleh menyenangkan dia. Tuan, tengok ya. Itu dalam 1000 yang mati boleh sebut Allah 1000 seorang. Tuan, ingat ya. Hati-hati lah, tuan. Takut bimbang bila tengah kita bertuhankan Covid, boleh menyusahkan kita, boleh menyenangkan kita, mati pada masa itu habis lah. Tengok lah, nak salam takut mati. Tumbuk tak mati. Orang mana? Wallahu a'lam. Renang-renang kalau fikir-fikir kan lah. Salam ni ada hadis Nabi cakap apa, siapa bersalam dalam rahmat, dalam keampunan, tuan-tuan, ya, malaikat mendoakan dia, ya Allah panjangkan umur orang tu, ya Allah sihatkan dia, ya Allah berkatilah ia, didoakan kita. Tumbuk tak ada, tak ada tumbuk, tuan-tuan, ya. Siapa nak tumbuk aku, dia kalau ulung je ni, aku sini, buatlah kalau berani, tak kira kau siapa, tuan-tuan, ya. Tu aku tak diajar oleh guru aku tentang tumbuk-tumbuk. Diajar oleh guru aku salah, tuan-tuan. Kecuali dah memang jelas dia berpenyakit, tu lain lah, tuan-tuan, ya. Dah jelas dah segor bugor, isap rokok sekali buat bulat banyak kali boleh pah ya, tuan-tuan, segor bugor, tuan-tuan, ya. Tu banyak orang marah kat aku, tuan-tuan. Biarlah orang marah, jangan Allah marah, tuan-tuan, ya. Bukan orang tu yang bagi aku makan, yang bagi aku makan tu Allah, tuan-tuan. Yang bagi kita minum Allah, tuan-tuan, ya. Tapi ingat, jangan kita zalim ke orang. Orang yang kena zalim, doanya tak ada hijab. Ingat tu, ya, ingat tu. Tak kira siapa lah, kau menteri ke kau siapa, kau zalim dekat rakyat kau, rakyat doa je, ya Allah je. Hati-hati ya. Tak dapat dekat dia, dapat kat anak dia. Hati-hati ya. Orang zalim ni doa tak ada hijab, tuan-tuan. Jangan zalim ke orang. Samalah, termasuklah binatang, tuan-tuan, ya. Hati-hatilah, tuan-tuan, ya. Sama juga tak ada hijab ni, doa mak doa tak ada hijab, tuan-tuan, ya. Itu tuan-tuan, nak apa, nak naik pangkat, nak mudah urusan, mudah perniagaan, ya, meniaga apalah sekalipun, mudah nak kahwin lagi ke apa, jumpa mak, tuan-tuan.
Jumpa mak. Mak, tolonglah. Rumah ni hati keras sangat, mak. Dia nak kahwin lagi, ada je alasan. Padahal kalau kahwin lagi kan bagus, mak. Dia ada kawan. Ya? Ada seorang basuh kain, ada seorang masak Maggi. Sekarang senang, mak. Ya? Kalau tuan-tuan berani cakap dengan mak macam tu, berani. Apa, Man? Duit belanja mak berbulan ni kau tak bagi, mengadu nak kahwin satu lagi. Mulalah, tuan-tuan. Ya? Tuan-tuan nak hidup berkat, dengan mak yang kedekut, dengan ayah yang kedekut, dengan adik beradik yang kedekut. Sekali bagi, hadis sahih, sekali bagi kepada mak dan ayah hanya dinar, maksudnya duit ya. RM1 diganda RM100,000. Tuan-tuan fikir ya. Kalau bagi mak dan ayah, tuan-tuan ya. Aula sedekah ni pada mak dan ayah ni paling aula, dan anak isteri dan ahli keluarga, tuan-tuan. Apabila manusia dah berjalan di Syam, ada yang berjalan dengan muka dia, ada berjalan dengan tapak kakinya, ada berjalan dengan naik kenderaan. Dia tengok pada derajat-derajat iman. Naik kenderaan ni bagi orang yang beriman, bagi orang yang kata ulama mereka ni menunggang binatang korban dan binatang akikah. Tuan-tuan Yang berjalan dengan muka ni bagi orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Ya. Terus nak yakan zaman sekarang ada orang munafik. Zaman Nabi pada orang munafik, tuan-tuan kena Abdullah bin Ubay. Abdullah bin Ubay ni masa dia mati, Nabi tak ada dalam bumi Madinah. Tak ada. Nabi di luar kawasan. Nabi dapat maklumat, orang bagi tahu, ya Rasulullah, Abdullah bin Ubay mati dah. Nabi bergegas balik menunggang kuda, bergegas dia balik. Padahal yang mati tu bapa munafik, tuan-tuan. Ni akhlak Nabi, akhlak terpuji, tuan-tuan ya. Dia balik sampai bumi Madinah. Dengar Abdullah bin Ubay dah masuk dalam liang lahat. Kata Nabi, angkat balik, letak kat dibu aku. Rasul ludah dekat mulut dia. Apa kata Rasulullah? Mudah-mudahan dengan air liur aku ini, Abdullah bin Ubay ni boleh dan senang dia boleh menjawab, senang dia jawab pertanyaan mungkar dan nakir. Nampak ni tuan-tuan? Ya. Nampak ni ya. Abdullah bin Ubay ni bapa munafik. Dia kalau habis solat, dia suka duduk kat depan pintu. Hati-hati orang duduk depan pintu. Ya. Ya. Dan dia suka ngintai-intai Rasulullah dah datang belum. Tuan-tuan ya. Dia suka ngintai-intai. Bukan aku buat cerita, ada dalam hadis. Dan dia buat fitnah, kata isteri Nabi ni ada skandal. Tuan-tuan. Tapi tu tak heran kalau zaman sekarang orang tuduh ustaz-ustaz ni ada, orang tuduh ustaz ni ada buat bulu filem ke apa ke kan. Biarlah. Orang nak, Allah nak naikkan darjat iman. Tuan-tuan. Ya. Darjat iman. Ya, itu yang bila dia nak mati, satu pendapat mengatakan baginda menyarungkan abayanya, jubahnya. Ya, tapi sahabat tak bagi, tuan-tuan. Tapi tak betul lah yang ni tentang abaya ni wallahu alam sahih ke tak sahih. Tapi tentang air liur tu sahih. Tuan-tuan, ya. Agar dia boleh jawab. Tuan-tuan, ya. Ini Abdullah bin Ubay, tuan. Dia bapa munafik. Ya, janganlah kita jadi bapa munafik. Dia munafik ada dua kaedah. Satu munafik ni dia tak kafir. Bila dia contoh tipu bini. Bini tanya, gimana bang? Alah, pergi sana. Padahal dia pergi rumah bini nombor 2. Ya. Ini tak kafir. Ini dosa besar ya. Dia tipu. Yang jatuh kafir ni, dia menduakan ayat Allah. Ini munafik yang jatuh kafir, tuan-tuan. Ya. Ini munafik ada dua kaedah, tuan-tuan. Ya, tapi yang orang munafik ni, nerakanya dia paling bawah. Tuan-tuan, hati-hatilah ya. Perbanyaklah zikir la ilaha illallah qabla kulli ahad, la ilaha illallah ba'da kulli ahad, la ilaha illallah yabqa rabbuna wa yafna kullu ahad. Sama lah yang aku baca zikir tadi, hu. Dia kalau panjang, la huwa illa huwa, la huwa illa huwa. Tu. Kalau pendek, la huwa, tiada dia melainkan dia, tiada dia melainkan dia. Maksud tiada Tuhan, Allah saja Tuhan. Pendek lagi, huwallah. Pendek lagi, hu. Allah kat sini. Kalau zikir, ya latif. Kalau dah pendek, tif. Allah ni. Cuba kan isyak dengan zikir kami boleh. Hu. Habis kena tangkap, satu mesti kena tangkap. Aku yang kena kepala dia. Betul, kalau kita ni bukan ahli zikir, kita tak tahu buat zikir, memang kita nampak pelik, tuan-tuan ya. Sebab dia ahli zikir, orang yang arif tentang zikrullah ya. Tapi sebelum nak masuk tarikat kena selesai dulu syariat.
Ya. Dah kat sejam ha? 40 minit. Pasal tu dah ada orang sembang. Tuan-tuan ya, pasal tu dah ada orang batuk. Kalau bab sembang ni ada kisah tuan-tuan ya. Tahun 90-an berlaku di satu tempat, tok guru ni ceramah. Siapa tok guru tu? Bapak aku lah. Ya, dia ceramah. Haram. Rumah hanya dekat masjid, dekat surak. Tak mau datang masjid telinga babi tu. Karak tuan-tuan. Anak tak sembahyang jemaah, aku tak sembahyang jemaah, kami tak sembahyang jemaah. Dia ambil baju, dia baling baju. Ingat tu, jangan tak sembahyang jemaah. Ya, jemaah. Satu hari dia ceramah di masjid. Nak azan ke? Belum ingat Dia ceramah di masjid. Ada seorang hamba Allah cakap kat belakang. Apa ustaz ceramah lama sangat, orang ni nak makan ni lapar. Kata bapak aku, dah lah bang, sabarlah kejap kita berhenti lah. Alah nak berhenti tak berhenti, dia betul dia nak berhenti tak betul berhenti pun. Sabarlah bang. Allahu Akbar. Abang ingat mati tak ingat mati ni Kang? Dalam ni banyak malaikat ya? Boleh apa aku mati-mati ya? Minggu depan mati kat Kang. Bapak aku balik ceramah, minggu seminggu AJK telefon, ustaz, orang yang ceramah-ceramah di belakang mati lah. Hati-hatilah kalau ada ustaz ceramah, dia ceramah kat belakang tuan-tuan ya. Nak azan dulu ke apa? Tak terus terus ya. Baiklah, manusia dia berhimpun daripada masyar dan mereka ni masa bangun daripada masyar sebenarnya ada yang bermacam-macam kepala lah ya. Kita buka yang pertama dulu ya. Umatku dihalau oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada kubur mereka menjadi 12 golongan. Nampak ni? Nabi beritahu umatku ya. Mereka dihalau dari kuburnya, tidak bertangan dan tidak berkaki. Kemudian mereka dipanggil dari sisi Tuhannya, iaitu Allah. Mereka adalah orang-orang yang menyakiti jiran tetangganya. Mereka sudah mati, mereka dah mati, belum sempat bertaubat kepada Allah dan minta ampun kepada jirannya. Itulah balasan dan mereka terhadap mereka dan tempat kembali mereka ya. Golongan ini di padang mahsyar, golongan ini mereka dihalau di kuburnya dengan bentuk rupa binatang, dikatakan pula berupa bukan ya. Ni dan disebutkan dalam hadis yang lain ni sahabat. Ni belum lagi tentang dia punya rupa bentuk dia tuan-tuan ya. Yang menyakiti jalan tangganya mereka sudah mati, belum sempat bertaubat, itulah balasan mereka dan tempat kembali mereka adalah di dalam api neraka Allah. Bagi jiran yang menyakiti hati jiran ni ya, tempat kembalinya dalam api neraka Allah. Sama juga kaedahnya, apabila kita bertemu dengan siapa sekalipun, kita tak senyum dengan orang tu. Itu kalau pakai mask ni bahaya. Pakai mask ni bahaya macam mana? Kita tak tahu orang tu senyum ke, orang tu ejek jeli lidah, tak tahu ya. Tuan-tuan jeli lidah kat aku tak tahu tuan-tuan ya. Tuan-tuan tak puas hati dengan aku pun tak tahu bahaya pakai mask. Tapi baiknya pakai mask dia apa? Baiknya pakai mask ni, kita tak menghidu bau-bau yang haram. Yang kalau keluar ke pekan, tengok orang perempuan lalu kemai wangi ya. Betul, kita lelaki ni suka pergi pekan. Tengok ni suka pergi pekan ni, pekan pasar pagi ni. Hilang mana ni? Ni pasar pagi. Mana? Alah kena tarik apa? Tengok merhati orang perempuan. Sekali tengok harus. Tengok perempuan harus. Ya. Bila tengok lama-lama dosa. Faham? Ya. Tertengok dia lain, tuan-tuan ya. Pegang punggung perempuan, asal pegang tak boleh. Jika bini kita boleh pegang punggung bini kita, boleh. Imam nak pegang punggung bini Bilal tak boleh. Ini hukumnya boleh. Buka akan bini kawannya yang jatuh di longkang terpaksa pegang, boleh ya. Ini hukum fiqah dia tuan-tuan ya.
Dalam fiqh dia panggil dua zumrah. Dua zumrah ni dua bahagian. Yang tu lah. Dan golongan yang kedua, mereka dihalau dari kuburnya. Ni bahaya sikit ni, tuan-tuan. Ni banyak orang buat ni, tuan-tuan. Mereka dihalau dari kuburnya, dihalau. Malaikat halau, malaikat Zabaniyah halau. Tuan-tuan, malaikat Zabaniyah ni garang, tak pernah senyum. Sama juga malaikat Malik. Malaikat Malik ni tak pernah senyum. Yang ada senyum-senyum ni Haji Malik je, tuan-tuan. Baginda ziarah neraka, jumpa malaikat Malik. Malaikat Malik tak senyum dengan Nabi, tak senyum. Itu yang kata Rasulullah, ya Jibril, wahai Jibril, kenapa Malik ni, malaikat penjaga neraka ni tak senyum dengan aku? Kata malaikat Jibril, ya Rasulullah, Malik ni, malaikat Malik ni yang jaga neraka ni, sejak dia dijadikan oleh Allah sampai bila-bila dia tak akan senyum. Inilah penjaga neraka, tuan-tuan. AJK Surah, yang jaga-jaga depan pintu ni, tuan-tuan, kadang ada yang tak bagi masuk pun, kadang kita terlupa buat emas ke apa, kadang dia senyum juga, tuan-tuan. Kadang lupa-lupa scan, dia senyum juga, tuan-tuan. Malaikat Malik tak senyum, tuan-tuan. Malaikat Malik tak makan rasuah, tak makan rasuah. Rasuah malaikat Malik ni, ambil lah ni RM20, lagi dia bantai, tuan-tuan. Malaikat Malik, sami'na wa ata'na. Inilah malaikat Allah, dia bukan sami'na wa asaina. Aku dengar dan aku patuh. Jika berdiri, qiyam, qiyam. Jika sujud, sujud. Jika rukuk, rukuk. Jika sujud, sujud. Jika tahiyat, tahiyat. Ni malaikat-malaikat Allah, tuan-tuan. Itu kita jangan lawan Allah. Allah akan hantar tenteranya, tuan-tuan. Nanti bila berlakunya peperangan kubra, malaikat-malaikat Allah akan menolong tentera-tentera Islam. Malaikat Allah pakai serban. Nabi Isa pakai serban. Sahabat Nabi pakai serban. Umat Nabi pakai topi keledak. Malulah kita dengan Nabi, tuan-tuan. Kata cinta Nabi, kata sayang Nabi, tuan-tuan. Pakai serban ni ada hadis. Pakai topi keledak tak ada hadis. Bukan hadis bab sembahyang Jumaat. Sesiapa yang pakai serban melilitkan di kepalanya dengan kain serban pada hari Jumaat, 1 rakaat sembahyang Jumaatnya diganda 70 kali Jumaat. Bukan cerita dongeng, tuan-tuan. Umat Nabi lain tak dapat, umat Nabi Muhammad je yang dapat. Samalah pakai kain sugi ni. Ni. Ulama-ulama semua bersugi, tuan-tuan. Tuan-tuan buka dalam kitab Bidayatul Hidayah, apa kata baginda? Jika tidak memberati bagi umatku, aku mewajibkan mereka bersugi. Nampak? Ni sunat muakkad lah, jatuh sunat muakkad, tuan-tuan. Segi akhirat, pahala diganda. Sembahyang Isyak 1 rakaat diganda 70 rakaat. Baca Quran sebut ba je, beruduk 10 pahala, bersugi diganda 70 pahala. Segi dunia lambat sakit tulang belakang, segi dunia percakapan hikmah, segi dunia menghadam makanan, segi dunia menghindar kanser usus, tuan-tuan. Sebab dalam ni ada ubat. Segi dunia datang masjid, ada masuk jamban, rosak pintu kunci, boleh buat kunci. Ni pengalaman aku, tuan-tuan. Aku dalam poket tak pernah ada kain sugi, tuan-tuan. Biasa ada kain sugi, kadang rosak ni aku nak terberak. Selit terus, sedap berak, tuan-tuan. Semua ada guna, tuan-tuan. Dan ada ubat, bila dia basah, bila dia kering tentang basahan. Hisap, tuan-tuan. Kalau anak nak bagi petah bercakap, bagi anak tu main kain sugi, bagi dia gigit main-main, tuan-tuan. Siapa yang gigi dia sakit, gigi berdarah, bersugi, dan gigi takkan berdarah, gusi takkan berdarah, dan percakapan hikmah, tuan-tuan amal kain sugi. Dia cakap dengan bini dengar, tuan-tuan. Dia takkan bini aku 3. Cakap dengan bini aku, ya mana kahwin lagi boleh? Kahwin bang, kahwin. Tuan-tuan amal, nanti kat luar ada kain sugi tu, ambil sama satu, pakai. Tengok bulan depan aku datang, dah kahwin 2-3 ni, tuan-tuan. Amal kan? Ni sudah Nabi pun tak ada nak amal, macam mana, tuan-tuan? Sahabat-sahabat semua bersugi, tuan-tuan tengok. Habib-habib semua bersugi. Tengok Habib Umar, ulama yang cukup hebat, wali Allah, buat haji umrah pun kain sugi, selit kat ni. Kan kain ihram, tuan-tuan. Kita sini rokok ni.
Dah. Ya. Air sugi ni ada dalam kitab. Siapa orang nak mati sakaratul maut, sugikan mulutnya agar mereka boleh sebut la ilaha illallah. Tuh. Dah. Amal air sugi, ya. Kayu yang dibenci oleh jin. Jin tak suka kayu ni. Dah. Ya. Dah sejam ni. Tu dah batuk tu. Dah. Aku senang aku tak tengok jam sangat, tengok jam. Ya. Orang batuk tu sejam lah tu, ya. Dah. Sikit lagi tuan-tuan, ya. Sabar lah tu yang batuk tu, sabar, ya. Aduh. Tak apa, dapat batuk tu pahala. Lepas tu bila kita dapat sakit, ya. Tuan-tuan buka dalam bab hadis bab tentang sakit. Bila kita dapat sakit, sama lah macam tuan-tuan yang semayang atas kursi ke, datang masjid pakai tongkat ke. Tuan-tuan dapat sakit, untung macam mana? Nabi cakap apa? Bila kamu datang jumpa orang sakit, kamu minta doa pada dia. Siapa yang semayang atas kursi tu, yang jalan pakai tongkat, tuan-tuan jumpa dia minta doa. Tak kira lah tuan-tuan hajat apa, minta doa. Mereka ni tak ada hijab. Kerana mereka dalam sakit. Bila orang sakit ni dalam keampunan Allah. Tuan-tuan, minta. Ya? Tapi janganlah buat pembayaran pula, tuan-tuan. Ya? Ni ada hadis. Ada hadis. Lepas tu ziarah orang sakit, minta orang sakit ni doakan kita. Tapi syarat, jangan lama-lama, jangan menakutkan orang sakit. Tu je. Pergi sama orang sakit, Haji, ni Shah Alam sesen 29, gini lah sakit. Minggu depan mati kata dia. Dah ada orang tu, dia takut-takut ke orang tu. Entah, ya. Bagi semangat. Entah, ya. Jangan takut pasal mati. Tulisnya mati. Kun fayakun. Tulisnya hidup. Entah. Ya. Kan dalam kitab Risalah Tauhid dia ada takdir mu'allaq, takdir mubram. Takdir yang boleh berubah, takdir yang tidak boleh berubah. Entah, ya. Mereka dihalau golongan yang kedua. Lepas ni aku berhenti, tuan-tuan, ya, sebab pembayarannya 1 jam sahaja ni, dah lebih ni, ya. Mereka dihalau dari kuburnya dengan bentuk rupa binatang, dikatakan pula berupa balik bayar babi. Kadang setengah orang marah sebut babi. Jangan sebut babi. Hanzir. Aku pernah berlaku di pusat utara. Bagi tahu dalam kitab ni, orang yang tak semayang nanti dalam kubur Allah tukar jadi babi. Habis ceramah, dia pegang dengan aku. Pam. Ustaz, kenapa bagi tahu orang tak semayang jadi babi? Kasar sangat sebut hanzir lah. Aku kata babi hanzir sama lah bang. Bang belajar bahasa Arab lah. Ya. Jadi dia diam tengok muka aku. Ya. Tapi alhamdulillah Allah bagi dia hidayah. Dia makin kuat. Setiap pengajian dia duduk kat depan pakai serban. Ya, berjanggut panjang ni. Ya. Badan besar. Ya. Bukan ni kokoh ni. Bukan ni. Ya. Badan besar. Ya, orang hebat jadi orang hebat. Tuan-tuan tahu sahabat Nabi badan macam mana? Bukan macam kita. Tuan-tuan tahu tubuh Nabi macam mana? Bukan macam AJK masjid tubuh Nabi. Bukan macam aku perut-perut, bukan. Nabi punya dada dan perut seperti ketulan tisu. Pergi ya. Ketak-ketak. Kita tidur bini tak nampak kepala. Hilang kepada perut jatuh, tuan-tuan, ya. Sebab makan kuat sangat. Sebab itu ustaz-ustaz banyak kena penyakit, banyak ustaz-ustaz banyak masuk hospital. Salah siapa? Salah AJK suruh AJK masjid lah. AJK suruh AJK masjid ni bagi makan sedap-sedap sangat, tuan-tuan. Ikan siakap, so ekor, so gerabok. Sedap ustaz-ustaz, tuan-tuan, ya. Bila banyak makan banyak penyakit, tuan-tuan. Ya, salah AJK suruh lah, tuan-tuan. Bukan suruh sini, tempat lain. Tuan-tuan, ya. Nabi suka menunggang kuda. Nabi suka solat. Dia suka memanah. Kan bukan dalam hadis yang sahabat memanah dalam masjid tu. Ya, boleh tuan-tuan nak main panah dalam surau boleh. AJK duduk sini, apabila masuk tembak. Boleh tuan-tuan, ya. Tak ada masalah pun, ya. Bukanlah ada hadis yang dalam masjid tu dia mereka memanah tu, tuan-tuan, ya. Baik tu kalau kanak-kanak masuk masjid kita tak boleh marah. Tuan-tuan, sama juga orang bukan Islam dia masuk masjid kita tak boleh marah. Biar dia tahu tentang cerita Islam. Yang dia tak boleh masuk dua masjid, Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Tuan-tuan, ya. Yang tak boleh ni bagi orang Islam yang dalam junub, yang dalam haid, itu orang perempuan, dia wajib tahu dan kita wajib tahu. Di farash wanita ada 10
cecair. Ada? Cecair. Kena tahu lah, suami kena tahu. Darah haid, darah wiladah, darah nifas, darah talak, semua ada. Ya. Selama ni tak pernah dengar darah talak kan? Mana dengar? Banyak. Ya. Lepas tu suami kena tahu. Tuan-tuan, ya. Kadang orang perempuan sendiri pun tak tahu. Ya, darah keluar bang, darah apa ni bang? Haid kan dah habis bang, darah apa ni bang? Entah, abang pun tak tahu, abang pun tak ada pernah keluar haid, mana pun tahu. Ya. Kena tahu, suami wajib tahu. Wajib tahu. Kalau suami tak tahu, asyik kena tipu bini. Suami dah pakai ubat kuat, otak dah gegar. Ya. Yang dah uzuri ke? Uzuri. Lama, memanglah orang perempuan macam ni uzur lama. Ya. Suami dah terkuntat. Ubat kuat dah makan, mata dah merah. Tu yang batuk-batuk tu dah makan ubat kuat Harus makan ubat kuat. Harus. Akan jatuh wajib makan ubat kuat. Ni hukum fiqh ya. Apabila isterinya, apabila dia berjima dengan isterinya tidak puas. Wajib, bukan sunat. Wajib suami itu memuaskan isterinya di dalam persetubuhannya. Buka dalam kitab. Bila tidak memuaskan isterinya, isteri itu boleh minta cerai. Dengar ni abang Sado, dengar. Hati-hati ya. Boleh minta cerai. Hati-hati ya. Ini tak ada bodoh. Tapi Allah 5 minit jahanam. Yang main hati-hati ya. Dia dia panggil nafkah batin. Nafkah batin, tuan-tuan ya. Di luar negara wanita ini benda ni wajib. Kita wajib belajar. Kita wajib belajar. Bukan kadang bukan lucah. Sebab tu ustaz yang dia tahu bahawa hukum fiqh, dia tak boleh malu nak ajar hukum fiqh. Kalau dia malu, umat Muhammad ni sesat. Tuan-tuan, tak boleh malu ya. Hukum membuang air mani di luar, semua. Hukum memegang kemaluan sendiri, memainkan. Hukum isteri memainkan, semua ada tu. Dalam kitab ada sebut, tuan-tuan. Tak aku sebut saja sebut. Ada ni tak? Ya? Itu aku pernah pegang di satu tempat kuliah bulanan aku. Sampai aku dicop oleh perempuan surah tu, dia kata aku ni ustaz belu. Aku tegang hukum fiqh, dia kata aku ustaz belu. Susah tuan-tuan, Aku bagi tahu air mani tak najis. Kita dah tak najis. Tapi kotor. Dia boleh kata jangan bagi air mani, ustaz malu cakaplah air cendol ke apa. Payahlah orang nak faham, tuan-tuan. Mana boleh diubah-ubah dalam hukum, tuan-tuan ya. Katanya senang nak ngajar, susah, tuan-tuan. Bukan senang Sikit lagi, tuan-tuan. Boleh? Boleh lah, tu rumah tuan-tuan dekat ya. Aku memang tadi di Terengganu. Apa rumah 4 lagi. Bagi angkat barang ya. Lepas subuh tidur je. Habis tu jumpa orang dekat Sungai Buloh. Balik rumah tak apa tidur dah ceramah sini. Esok nak pergi ke Pulau Pinang pula. Buat kerja Nabi ni kan. Mereka dihalau dari kuburnya dengan bentuk rupa binatang, dikatakan pula berupa babi, kemudian diseru oleh dari arah Tuhannya yang Maha Pemurah. Mereka adalah orang yang mempermudah-mudahkan di dalam solatnya. Mereka sampai mati belum bertaubat kepada Allah, maka itulah balasan mereka dan tempat kembali mereka adalah api neraka. Nampak? Jangan tak semayang. Jangan meringan-ringankan semayang. Dalam Al-Quran apa kata Allah? Ma salakakum fi saqar. Kenapa kamu dihumban dalam neraka Saqar? Malaikat tanya penduduk neraka Saqar. Penduduk neraka Saqar cakap apa? Kami ni bukannya buka aurat. Kami ni kawan dengan orang masjid. Kami selalu bagi orang masjid makan. Kami kawan dengan ustaz-ustaz. Kami dengan jiran baik-baik. Kami selalu bayar. Orang AJK suruh makan selalu bayar. Tapi macam mana ada dalam neraka ni? Lam nakum minal musallin. Kami dihumban dalam neraka Saqar sebab kami tak sembahyang. Kami sibuk sangat meeting sana kayuh basikal sampai tak semayang. Qada ajalah. Ingat tu jangan tak semayang. Satu waktu tinggal semayang, 80 tahun masuk neraka. Berbaloi ya tuan-tuan. Dulu pernah tinggal semayang, qada. Semayang ni boleh tinggal 3 kaedah Kita rujuklah mana-mana pun, ulama mana pun. Yang pertama, dia boleh tinggal semayang apabila dia terlupa. Boleh, ya. Kedua, dia boleh tinggal sembahyang apabila
dia tertidur, boleh? Tidur. Ya. Lepas tu kalau dia musafir, duduk dalam kereta api ke dalam bas ke, dia tertidur. 2 waktu habis. Dia kena qada dalam keadaan jamak dan qasar. Ya. Ini kaedah orang yang dalam keadaan musafir. Yang ketiga, dia boleh tinggal sembahyang apabila dia gila. Gila? Tak nak sembahyang boleh? Jadi orang gila lah. Senang lah, tuan. Ya. Boleh, tak masalah, tuan. Jangan tak sembahyang. Dalam rumah kalau ada orang tak sembahyang, rumah ni tak berkat. Dalam negeri rumah ni orang tak sembahyang, negeri ni tak berkat, tuan. Kalau timing kalau dalam flight tu kan timing kita kan ayah dengan ibu. Nanti jaga dia nak sekejap ya. Sekejap. Nanti lagi jumpa saya kalau saya beritahu ya, sekejap. Dah aku punya timing pun lagi dah. Abang. Ya. Sepatutnya tengah kuliah tak boleh tanya ya. Aku punya ilham dah lari dah ya. Macam ni ya. Allah sini Muhammad. Lupa dah aku dah ya. Sebab itu wallahu alam, cukuplah sampai sini tuan-tuan ya. Aku punya dah ilham dah lari tuan-tuan ya. Baiklah, insya-Allah ada rezeki panjang umur kita jumpa lagi ya. Insya-Allah tak apa, dia pun tak tahu ya, bukan saya saja dia tanya ya. Kita tak boleh marah dia tuan-tuan ya. Allah nak uji tuan-tuan sabar tak sabar ni ya. Kadang-kadang dapat sifat sabar tuan-tuan ya. Baiklah, insya-Allah ada rezeki panjang umur kita jumpa lagi tuan-tuan tengah-tengah musim-musim Covid ni ya. Tuan-tuan kalau tak semestinya kena beli kasut kijang dengan aku, tapi cuma beli dengan aku ni asli itu je ya. Baru ni pak mentua aku balik ke Perak, dia pergi mancing, dia mahir mancing udang tuan-tuan ya. Apa nak mancing udang, ajak pak mentua aku mancing tuan-tuan ya. Kejap dapat udang. Dalam rumah tu ada saudara dia, orang perempuan ni dia malam-malam tak ada tidur, malam tak tidur ya. Mimpi orang ketuk dia, mimpi orang kejar dia, bagi kasut dia hidup terus pengsan dia tidur ya. Alhamdulillah dia dah tidur, dia bangun, badan dia segar, dia buat mandi campur dengan air dan dia hidup setiap malam, sekarang dah boleh tidur. Ini kelebihan kasut kijang. Tuan-tuan buka dalam hadis, Nabi cakap apa? Di antara minyak yang terbaik, minyak kasut kijang. Cukup terbaik. Di antara minyak yang bilik dalam kitab Nasaihul Ibad, Syekh Ibn Hajar, dalam hadis Imam Bukhari, siapa menghidu, mencerdikkan akal, menenangkan jiwa dan roh dia kuat. Bila roh kuat, virus susah masuk. Tuan-tuan, ya, kasut kijang. Tuan-tuan contohlah kalau salam orang, tuan-tuan takut sangat, ya. Dah salam, siapa kata kijang? Ini kelebihan kasut kijang, ya. Dia menghindar. Anak aku pernah kena Covid. 3 hari je bagi hidup kasut kijang, sedut, buat mandi campur dengan air, alhamdulillah. Tuan-tuan, ini kelebihan kasut kijang, ya. Binatang Covid ni memang ada, virus ni memang ada, tuan-tuan, ya. Tapi yang paling bahaya virus dosa, itu yang paling bahaya, tuan-tuan, ya. Ada dekat luar, tuan-tuan boleh ambil seorang satu, ambil, jangan tak ambil ya. Satu lagi ubat mata ruqyah Zam-Zam. Tuan tengok mata aku malam kurang tidur, buat kereta. Mata dia aku buat kereta, kami pergi Terengganu 2 kereta, anak aku kereta lain, aku sendiri buat kereta, bukan 4 pagi buat kereta ya. Dan kitab boleh baca, kitab Al-Alun ni boleh baca, titik air Zam-Zam tuan-tuan. Kami dah baca surah Al-Fatihah 1000 kali tuan-tuan, 1000 kali dah ayat-ayat mata. Tapi bila titik, mata tuan-tuan pasti pedih. Sebab ayat Quran ni dia untuk membuang di saluran darah dan urat-urat ni yang jin-jin bertenggik di mata, tuan-tuan. Lepas tu mata kita cepat rosak. Salah satu mata cepat rosak apabila suka melihat benda-benda haram. Tambah duduk kat pekan kat Syekh Shah Alam ni, banyak perempuan buka aurat, tuan-tuan. Keluar rumah nampak perut amoy. Pergi kedai mamak nampak perut mamak. Habis kerana mamak kan dia suka tarik kain sampai ke paha, tuan-tuan. Ni tuan tengok perut mamak tak berdosa, walaupun dia hitam sekalipun berdosa, tuan-tuan. Kena tahu kaedah dia ya. Kena titik dengan mata. Ada kat luar, boleh ambil sama satu, jangan tak ambil ya. Siapa tak ambil rugi, tuan-tuan. Dan habatus sauda jangan tak beramal. Kalau boleh minyak habatus sauda ataupun habatus sauda yang kapsul tu makan. Budak-budak besar ni boleh makan, tuan-tuan. Habatus sauda adalah ubat segala penyakit. Tuan-tuan buka sejarah Firaun ni dia tak bagi rakyat dia makan habatus sauda sebab dia tahu habatus sauda adalah ubat segala penyakit. Tuan-tuan buka sejarah Firaun. Ada kat luar boleh ambil seorang satu, jangan tak ambil. Tapi dah ambil, bayar, itu je. Tak bayar aku kerja, tak kira dan kau siapa, faham ya? Kami ni cari dana untuk sekolah, tuan-tuan ya. Tu tabung untuk sekolah.
tuan-tuan ya. Untuk bagi duit orang tak siuman, duit anak yatim, belikan kitab dia. Ustaz Nizam cari sikit, aku cari sikit, tuan-tuan. Kami adik-beradik sebab sekolah kami tak ada bayar. Sistem ihsan, tuan-tuan ya. Baiklah, jadi sebelum tutup, seandainya terkasar bahasa, ayat Quran ada salah, hukum Allah ada tersasar ya. Dan tersilaplah segi hukum, minta maaf banyak-banyak. Maklumlah orang banyak cakap ni banyak dosa, tuan-tuan ya. Sama-sama kita muhasabah diri, sama-sama kita perbaiki diri. Mudah-mudahan kita semua dalam keampunan Allah, dalam redha Allah. Kita tutup dengan doa, auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikal masir. Allahumma hatim lana bi husnil khatimah wa la tahtim alaina bi su'il khatimah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.